Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan ini saya telah diberi peluang untuk sama-sama saya berkongsi sebuah buku yang bertajuk Semuanya Soal Hati. Buku ini berkaitan dengan semuanya soal hati. Sangat menarik kalau kita dapat membaca, berkongsi ilmu dari apa yang terkandung dalam buku. Buku yang bertajuk Semuanya Soal Hati ini ditulis oleh Ustaz Farul Muhammad Joy dengan ketebalan buku 446 halaman. Sebuah buku terbitan Telaga Biru Sindiran Bahad, cetakan tahun 2013. Pada keseluruhan gambaran buku ini, Ustaz Farul Muhammad adalah seorang kreatif dunia yang karyanya berjaya diterima ramai. Kejayaannya dimulakan dengan aktiviti dakwahnya. Ustaz Farul Muhammad Joy dilahirkan di Ipoh, Perak pada tahun 20 Mei 1961. Memulakan pengajiannya di Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam, Ipoh, dan kemudian ke Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Jitra, Kedah. Walaupun kelulusan dalam bidang teknologi makanan UiTM, namun sejak 1985 lagi beliau telah bergiat dalam bidang penulisan, khususnya dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam. Ini dibuktikan dengan komitmennya sebagai wartawan, pengarang, dan akhirnya menjadi ketua pengarang kepada beberapa buah majalah bercorak Islam sejak tahun 1986 hinggalah 1995. Pernah menjadi kaunselor Yayasan Nurul Yakin pada tahun 1997 hingga 1998. Namun minat sebenarnya tetap dalam bidang penulisan. Sejak itu hingga kini komitmennya dalam penulisan diteruskan dengan menjadi kolumnis kepada beberapa buah majalah seperti Dewan Masyarakat, Dewan Siswa, Dewan Falsafah, Minda, Majalah Satu, Anis, dan sebagainya. Selain itu juga, beliau aktif menulis lirik-lirik nasyid bagi kumpulan nasyid tanah air seperti Hijaz, Rabani, Raihan, Intim, Unik, Saujana, Mistika, Firdaus, Safun, dan lain-lain lagi. Ini adalah antara penulis lirik-lirik yang ditulis oleh Ustaz Farul tadi. Antara lirik nasyid yang paling popular adalah seperti Sumayyah. Kalau kita pernah dengar nasyid Sumayyah, Suci, Sekeping Hati, Damba Kasih, Siti Khadijah, Cinta Zainab, Setinggi Kasih, Zain Mirah, Umar Al-Khattab, Salahuddin Al-Ayubi, Ratu Syahadah, dan lain lagi. Itu antara penulisan beliau dalam lirik-lirik nasyid yang kita mungkin ada di antaranya kita pernah dengar dan mungkin kita suka dengan nasyid tersebut. Dan beliau juga pernah menghasilkan skrip bagi rancangan TV, antaranya seperti rancangan Raudah, yang ini di bawah rancangan Astro, dan menjadi pengacara dalam rancangan Islam di RTM. Dan kini Ustaz Farul
beliau adalah merupakan pengarah dan penyelidik modul pengarah dan penyelidikan modul merangkap pengurus besar Fitrah Perkasa dan Berhad. Ini sebuah syarikat perunding dan latihan yang terlibat dalam program latihan dan agensi-agensi kerajaan, badan-badan korporat, syarikat-syarikat swasta. Pengalamannya menjelajah negara-negara Asia seperti Uzbekistan, Pakistan, Turki, Jepun, China, Jordan, Mesir telah menambahkan kematangannya dalam bidang penulisan dan latihan. Dan kini beliau telah menulis beberapa buah buku dari pelbagai genre penulisan, antaranya seperti Melawan Arus, ini Antologi Cerpen, Jendela Hati, Antologi Sajak, Turki, Ikhtibar Sebuah Empayar, ini sebuah kisah pengembaraan, Ideologi Kamal Atatürk dan kisahnya terhadap Turki. Ini dari segi buku politik. Tentang cinta remaja, Dua Hati Satu Rasa, Untukmu Yang Tersayang, Delima Melayu Islam, Kurang Fikir, Kurang Zikir. Dan terkini beliau juga adalah merupakan editor majalah Solusi Keluaran Telaga Biru, editor. Dan salah satu buku yang menarik perhatian saya iaitulah buku Semuanya Soal Hati, kaitan dengan soal hati. Ustaz Farul Muhammad membicarakan tentang nilai hati. Kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan ini apabila kita memiliki hati yang tenang dalam menghadapi apa jua ujian dalam kehidupan. Inilah arti bahagia yang sebenar selaras dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Firman Allah bermaksud, ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ini termaktub dalam surah Ar-Raudah, surah Ar-Radu, surah Ar-Radu ayat 28. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud bahawasanya di dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh badan. Tapi apabila ia rosak, maka rosak pula lah seluruh badan. Ingatlah, ini adalah hati. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. So ini biasa kita dengar kaitan dengan hadis Rasulullah tentang seketul daging. Rasulullah SAW bersabda lagi yang bermaksud, bukanlah kejayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu sebenarnya ialah kaya hati. Ini adalah berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Kaya hati bermaksud hati yang tenang, lapang, rasa cukup dengan apa yang dimiliki, bersyukur dengan apa yang ada, sabar dengan apa yang tiada. Oleh sebab itu, hati perlu dibersihkan dan dipelihara dan dipelihara. Kata dasarnya pulih dan pelihara. Jadi kita perlu pulih dan pelihara hati kita. Dan itulah yang dinamakan sebagai kesihatan hati. Agar lahir sifat-sifat yang mahmudah seperti amanah, sabar, syukur, qanaah, redha, pemaaf, dan dijaga daripada penyakit-penyakit yang buruk, yang mazmumah ni, seperti takbur, hasad, takut mati, bakhil dan sebagainya. Muncak kebahagiaan adalah apabila hati seseorang mampu mendorongnya melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan dan larangan yang ditentukan oleh Islam dengan mudah dan secara autopilot. Autopilot tu maksudnya automatik lah. Yang ini tanpa mujahadah dan bersusah payah, dan serta perlu difikir-fikirkan lagi. Dan kata Imam Al-Ghazali, inilah hakikatnya akhlaknya mulia. Sesungguhnya itulah inti pati mesej buku yang terkandung dalam buku bertajuk Semuanya Soal Hati. Untuk makluman,
Antara kandungan yang dibicara dan dikupas dalam buku ini ialah tentang hati emas. Kaya hati, kaya sejati. Manisnya iman. Kualiti hati. Jagalah hati. Mujahadah hati. Serangan syaitan waktu pagi ataupun awal pagi. Sifat tanpa maksiat. Impak dosa. Melebur sifat takbur, meleburnya pahala kita kerana takbur. Bahan hasad. Jangan takut. Iman meluntur ketakutan. Stres antara manfaat dan mudarat. Penawar stres. Indah cinta Allah. Cinta Rasulullah. Bersabar dalam bersabar. Hikmah. Musibah. Membina keyakinan diri. Subur dengan bersyukur. Memberi untuk diberi. Ingat mati untuk hidup. Taubat sebelum terlambat. Dan akhir sekali ia mengupas tentang inilah ketenangan. So itu antara kandungan-kandungan yang dikupas, yang dibincangkan di dalam buku. Semuanya soal hati. Sangat menarik kalau kita dapat mentelaah ilmu yang ada di dalam buku ini. Dan kelebihan buku ini adalah mesej buku ini dapat membina nilai diri sebagai seorang hamba Allah yang ikhlas. Bukan mudah untuk kita mencapai martabat seorang hamba Allah yang ikhlas kerana kita ada nafsu. Kita ada cabarannya adalah nafsu kita sendiri. Dan kita juga berada di persekitaran yang mempunyai pelbagai ujian. Jadi dengan maklumat yang kita dapat kongsi daripada buku ini, sekurang-kurangnya kita dapat memperbaiki diri kita untuk mempertingkatkan nilai keikhlasan kita kepada Allah. Terdapat maklumat yang menarik kepada pembaca untuk mengenal diri sendiri. Inilah antara kelebihan buku ini. Sangat menarik sekiranya rakan-rakan dapat membaca, mentelaah buku ini. Jadi akhir kata daripada saya, semoga sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.